أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut berserta dengan sepenuhnya mahabbah ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akur. Kita adalah hamba yang banyaknya keingkaran pada Allah. Kita adalah hamba yang banyaknya maksiat kepada Allah. Dan juga kita akur dengan hati yang penuh tawadhu' ataupun kita akur dengan hati yang penuh serendah-rendahnya bahawasanya kesemuanya kita adalah hamba yang banyak memiliki serba kekurangan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedemikian rupa muamalah, walaupun sedemikian rupa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang begitu serba banyak kekurangan, tetapi kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tetap Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berada di dalam rumahnya dan sekaligus berada min riyadil jannah, berada di dalam taman syurga. Moga-moga amal yang sebegini diistiqamahkan oleh Allah. Moga-moga amal yang sebegini sentiasa dibimbing oleh Allah. Moga-moga amal yang sebegini sentiasa diberikan kekuatan dan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu orang-orang kaya mungkin tertutup untuk kita kerana kekayaan kita bukanlah seperti dia. Mungkin pintu orang-orang yang memiliki pangkat mungkin tertutup untuk kita kerana pangkat kita bukanlah sepertinya. Tetapi yakinilah, pintu-pintu atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sentiasa terbuka untuk kita, sedangkan kita adalah sebagai hamba yang pendosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taklah menjadikan syarat seorang itu mestilah menjadi orang yang wara' baru menjejakkan kaki dan diizinkan oleh Allah, tidak. Tetapi meskipun dia itu seorang hamba yang pendosa, tetapi kalau dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah dia berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pohon dan banyakkan doa kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa izin dan istiqamah akan kita berada di dalam rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullahu taala sebut di dalam kata hikmahnya, sesuatu nikmat yang mana nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan pada kamu, dan akan kamu mengetahui betapa nikmatnya nikmat tersebut apabila nikmat yang diberi oleh Allah dicabut oleh Allah. Apabila nikmat yang diberi oleh Allah setelah itu ditarik oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, maka ketika itu baru kamu akan tahu betapa nikmatnya nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kamu. Yang saya nak maksudkan di sini adalah iaitu nikmat salat secara berjemaah, nikmat menghadiri majlis ilmu. Pada awal PKP, maka di awal PKP tersebut kita tak boleh nak solat secara berjemaah seperti biasa. Begitu juga menghadiri majlis ilmu, maka ketika tersebut nikmat tersebut ditarik oleh Allah buat sebentar masa waktu, maka ketika tu kita tahu betapa nikmatnya nikmat menghadiri salat berjemaah. Tetapi alhamdulillah, sebelum PKP, selepasnya yakni keadaan sekarang PKP, alhamdulillah masih Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan istiqamah untuk kita menghadiri rumah Allah. Cuma permintaan doa kita pada Allah moga dikekal dan diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara munajah doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'anhu adalah, ya Allah,
setelah Engkau memberikan hidayah pada kami ya Allah, tolonglah ya Allah kekalkan hidayah pada kami ya Allah. Kata ulama di sini menunjukkan seseorang yang dibimbing oleh Allah, seorang diberi hidayah oleh Allah, seorang diberi petunjuk oleh Allah, maka hidayah tersebut boleh dicabut oleh Allah Ta'ala. Cuma kita sebagai hamba yang kerdil, banyakkan doa pada Allah, mohon pada Allah supaya setiap kebaikan yang Allah mudahkan pada kita, supaya kemudahan amalan kebaikan itu sentiasa dibantu oleh Allah dan diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya hadirin, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, satu kitab yang syarah pada kitab awalnya iaitu Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Satu hari Al-Imam Sufyan As-Sawri rahimahullahu ta'ala tawaf Kaabah dalam keadaan penuh tangisan. Diperhatikan oleh Al-Imam Syekh Syaiban Ar-Ra'i rahimahullah. Seusai ataupun habis ibadat tawaf yang dilakukan oleh Imam Sufyan As-Sawri yang begitu tangisan, maka Al-Imam Syekh Syaiban Ar-Ra'i datang menemui Imam Sufyan As-Sawri dan beritahu, sekiranya tadi kamu teriak, kamu menangis di khalayak yang ramai kerana mengenangkan dosa-dosa kamu yang lampau, alangkah baiknya kamu lakukan bersendirian ketika waktu tahajud, duduk di atas sejadah, maka kenang dosa kamu, nangis minta taubat pada Allah, jangan tunjuk pada khalayak yang ramai. Maka Al-Imam Sufyan As-Sawri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya Imam Syekh Syaiban Ar-Ra'i, ketahuilah sesungguhnya menangis aku tadi adalah disebabkan aku mengenang akan kematian akhir hayat hidup guruku. Aku memiliki guru yang alim, guru yang baik, tapi matinya dalam keadaan kafir. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala husnul khatimahkan kematian kita semua, amin ya rabbal alamin. Kerana mengenangkan nasib kematian guruku dalam keadaan kufur, maka kini ku berada di dalam kebaikan dan ku khawatir, ku risau apakah nanti keadaan ini berterusan istiqamah sampai ke akhir hayatku. Di antara ketakutan yang perlu hadir di dalam hati seorang adalah apabila Allah memudahkan sesuatu amalan kebaikan kepadanya, maka menanamkan takut apakah mampu istiqamah terhadap amalan kebaikan ini dan apakah boleh mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketakutan sebegini akan melahirkan ar-raja, iaitu harap kepada Allah supaya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala mengatakan, di antara amal memudahkan seorang itu mati husnul khatimah adalah memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitabnya, kalau kamu lihat kamu dipermudahkan oleh Allah, kamu dibantu oleh Allah untuk memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tandanya Allah nak husnul khatimah kan kematian kamu. Seperti mana bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa selawat padaku, maka dia telah lupa jalan nak menuju kepada syurga. Kalau kita tengok kita dibimbing oleh Allah, dibantu, dipermudahkan oleh Allah untuk perbanyakkan selawat pada baginda, insya-Allah nak mati itu husnul khatimah. Moga-moga kesemuanya kita, isteri, anak-anak, ahli keluarga, jiran, ahli qaryah semua mati penghujungnya dalam keadaan baik, amin ya rabbal alamin. Ya hadirin, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit muzakarah pembahasan mengenai kelebihan mengimarahkan masjid ataupun rumah Allah, khususnya menghadiri masjid untuk salat secara berjemaah. Di dalam kitab Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabbihatul Qulub karya Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Klantani rahimahullahu ta'ala, asalnya kitab ini adalah kitab karangan Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang hampir 500 tahun yang lepas telah tinggalkan kita.
Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala di antara ulama yang belunggu atau terlampau banyak mengarang kitab. Al-Imam Suyuti rahimahullah karang satu kitab Al-Lubabul Hadis. Kitab Al-Lubabul Hadis ini telah disyarah oleh dua orang ulama Nusantara atau dua orang ulama Jawi. Di antara dua ini adalah Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Yang kedua adalah iaitu Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, termasuk ulama Nusantara di negara kita iaitu Kelantan rahimahullahu taala, dan ubah kitab namanya iaitu Al-Jauhar Al-Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Pada fasal yang ke-9, kerana kitab ni dimuatkan 40 lebih fasal ataupun bab pada membicarakan mengenai fadilul a'mal, kelebihan seorang melakukan amal. Di dalam kitab ini kemukakan iaitu kelebihan memakai serban, kelebihan siwak, iaitu kelebihan nikah, kelebihan memanah. Di antara kelebihan fasal ataupun bab yang dikemukakan oleh Imam Suyuti pada fasal ataupun bab yang ke-9, iaitu bab pada menyatakan kelebihan mema'murkan atau salat berjemaah di dalam masjid. Nah, dalam kitab Al-Jawhar Al-Mawhub diletakkan beberapa segi Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kelebihan orang yang datang pada masjid salat secara berjemaah. Pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat berjemaah 40 hari, maka dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya kelepasan daripada neraka dan juga kelepasan daripada nifaq, iaitu munafik. Fi riwayah, pada riwayat lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selama 40 hari dia salat berjemaah, bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Ketika imam takbir, maka dia juga turut bersertai takbir ketika itu selama 40 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia daripada azab neraka, dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hati dia daripada sifat nifaq ataupun sifat munafik. Di antara amalan supaya seorang itu dihindarkan daripada azab neraka, di samping dia memohon doa kepada Allah supaya dielakkan daripada azab neraka, maka ada riwayat menyebutkan nanti neraka tu akan pelik dengan hamba yang mana tidak berdoa sama sekali supaya dihindarkan azab daripada dirinya, dan neraka pun memohon kepada Allah agar dia itu disejukkan sedikit. Maka peliklah satu orang yang mana dia mendoa pada macam-macam jenis doa keduniaan, tapi segi akhirat dielakkan neraka tu dia tak doa. Nah, di samping kita doa kepada Allah supaya dielakkan daripada azab sambaran api neraka, dan amalnya adalah di antara amal salat berjemaah sebanyak 40 kali secara berturun. Nah, di sini kata ulama, kita tak tahu yang mana solat berjemaah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala 40 kali itu. Maka di antara cara yang terbaik, istiqamahkanlah solat kamu tanpa kamu menghitung 40 kali cukup ataupun tidak. Kamu solat dalam keadaan istiqamah, maka itu dijadikan asbab pemeliharaan daripada azab neraka, dan Allah akan memelihara hati kamu daripada munafik ataupun daripada nifaq. Jadi pertama, fadilah ataupun kelebihan orang yang menghadiri salat berjemaah, Allah akan pelihara dia daripada azab neraka, dan Allah Ta'ala akan melihara hatinya daripada nifaq ataupun munafik. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala melihara kita daripada azab neraka dan daripada hati yang memiliki nifaq, dan moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk kita menghadiri masjid untuk salat berjemaah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjemaah itu adalah rahmat dan lebih baik daripada dunia dan segala isi di dalamnya. Berjemaah itu adalah rahmat dan berpecah itu adalah azab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mendirikan akan salat berjemaah adalah rahmat.
Ulama mengatakan apa yang dimaksudkan rahman pada hadis ini, bagi orang yang salat berjemaah, Allah Subhanahu wa taala menuangkan kasih sayang Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memelihara dia daripada sesuatu perkara yang tak baik. Itu rahman. Di antara amalan menarik rahman Allah Ta'ala kepada kita sebagai hamba yang kerdil adalah menghadiri salat berjemaah. Satu orang yang salat berjemaah ikut di belakang imam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kesemuanya, pada jemaah dan termasuk pada imam. Maksud rahmat dia apa? Allah kasih kepadanya. Maka satu orang yang Allah Taala telah kasih kepadanya, maka Allah akan mempermudahkan seluruh urusan dunia dan urusan akhirat. Akan datang hadis yang saya akan sebut, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, satu orang yang meninggalkan salat secara berjemaah, maka Allah akan sempitkan hidupnya. Berketepatan dengan hadis tersebut dan hadis yang sekejap tadi baru saya sebut, nak menunjukkan satu orang yang mendirikan salat secara berjemaah, Allah menurunkan rahmat. Nah, rahmat tu apa? Allah akan memudahkan seluruh urusan dunia dan urusan akhiratnya. Segi hutang, segi isteri yang tak taat kepada kita sebagai suami, dan urusan semuanya akan jadi masalah kerana hubungan salat kita secara berjemaah kita tak ambil titik berat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk salat secara berjemaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menekankan bahawasanya kesatuan atau jemaah kaum muslimin adalah rahmat. Ketika mana pecah belah, ketika mana tak ada kesatuan dalam hati-hati orang Islam, maka ketika itulah azab akan turun. Boleh juga kita katakan di antara musibah di Malaysia khususnya ataupun di dunia memiliki penyakit yang bermacam, musibah bala adalah disebabkan hati-hati kaum muslimin tidak ada kesatuan. Maka disitulah azab yang akan diturun oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Taala satukan hubungan kita dengan isteri, Allah baikkan hubungan kita dengan anak-anak kita, Allah baikkan hubungan kita dengan jiran-jiran kita, dan Allah baikkan kesemua hubungan kita dengan Allah dan sama kita, dan Allah Ta'ala satukan hati-hati kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ketiga, muallif rahimahullah atau musannif rahimahullah, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala mengatakan pentingnya satu orang menghadiri salat berjemaah, kerana ketika mana dia mendirikan salat secara berjemaah, dia memiliki kekuatan, yang mana kekuatan dimiliki oleh dia menyebabkan syaitan tak boleh mendekati dia untuk lakukan makar ataupun tipu daya. Satu orang yang mendirikan salat secara berjemaah itu adalah kekuatan bagi orang Islam atau kekuatan bagi orang jemaah yang mendirikan salat, sehingga syaitan tak boleh mendekati dia untuk buat tipu daya kepada dia. Seperti mana binatang yang bersendirian mudah dimakan oleh musuh. Ketika mana binatang ni dia dalam keadaan berjemaah, dia dalam keadaan beramai, maka musuh akan rasa gerun, menyebabkan musuh tak nak makan, iaitu jemaah binatang tersebut. Begitulah satu orang yang lakukan salat secara berjemaah, maka syaitan tak boleh mendekati jemaah tersebut, nak lakukan tipu daya tak boleh, kerana jemaah itu memiliki kekuatan, kerana mereka menghadap kepada Allah Ta'ala secara berjemaah. Di antara amal supaya Allah pelihara kita daripada tipu daya syaitan, hela syaitan, adalah jaga salat 5 waktu kesemuanya dalam keadaan berjemaah. Moga-moga Allah SWT pelihara kita daripada pujuk rayuan syaitan. Hadis yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah pada ayat 18, sesungguhnya mengimarahkan masjid adalah hamba-hamba ataupun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan ayat Al-Quran ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saksikanlah seorang pemuda yang melazimkan dirinya pergi pada masjid, saksikanlah bahawasanya dia beriman kepada Allah. Al-Quran tadi surah Taubah ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mengimarah rumah-rumah Allah, khususnya salat berjemaah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula berbunyi, saksikanlah satu orang yang acap kali atau kerap kali atau dia melazimkan dirinya menghadiri masjid untuk salat berjemaah, maka saksikanlah dia adalah hamba yang beriman pada Allah.
Nak bagi tahu kat kita kat sini, kata ulama, kait rapatnya keimanan seorang kepada Allah dengan memakmurkan masjid atau rumah Allah. Nak bagi tahu Allah Subhanahu wa taala hanya memilih hamba-hamba yang khususnya beriman dan dipilih oleh Allah untuk mengimarahkan rumah-rumah Allah. Hari ini orang bangga kalau dia boleh pergi ke Paris. Hari ini orang bangga kalau dia boleh pergi Sepanyol. Hari ini orang bangga kalau dia boleh pergi London, boleh pergi negara-negara luar Eropah. Tapi kalau kaki tersebut sama sekali tak jejak kepada masjid yang dekat dengan rumah dia, maka itu menunjukkan kelemahan imannya dan bukanlah itu kehebatan bagi orang Islam. Maka jangan ada ghir, jangan ada sikit pun rasa cemburu, hasad kepada orang yang mampu jelajah mana-mana negara tapi dekat dengan rumah Allah, dengan rumah dia pun dia tak boleh pergi. Maka dengan orang tersebut jangan kita memiliki iri hati kerana menunjukkan kelemahan yang ada dalam keimanan dia. Bukanlah disebutkan orang yang tak mengimarahkan masjid langsung tak ada iman, tak ada. Cuma nak bagi tahu kondisi kedudukan imannya dalam keadaan lemah. Sambung. Yang kelima, Nabi SAW bersabda, masjid itu adalah rumah bagi tiap-tiap orang mukmin. Rumah nombor dua setelah rumah kita adalah rumah Allah. Sayyidina Ali karamallahu wajha radhiyallahu ta'anhu, Nabi SAW memiliki puteri, di antara puteri baginda yang paling baginda sayang adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baginda sayang Sayyidah Fatimah. Pernah satu ketika baginda nak masuk rumah Sayyidah Fatimah, muka agak marah. Ketika baginda keluar daripada rumah Fatimah dengan penuh senyuman. Sahabat tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai tuan yang mulia, kenapa tuan masuk pada rumah Sayyidah Fatimah dengan raut yang agak marah? Kemudian tuan keluar dengan penuh ceria, senyum." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ku ketahui bahwasanya Sayyidah Fatimah dan Ali berkelahi. Maka aku tak suka bergaduh, selisihan faham, beza pendapat. Maka aku masuk dengan penuh kemarahan. Dan aku telah menyatukan mereka dan aku keluar dengan penuh senyuman kerana aku gembira mereka telah bersatu." Maka jangan sembanglah satu orang yang dia kata saya nak cinta setelah daripada nikah kerana tak ada pergaduhan dan sebagainya, tak ada. Sehingga kan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali dengan puterinya pun berkelahi. Dan bagusnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, setiap kali berkelahi nanti Sayyidina Ali akan pergi kat masjid. Sehingga digelarkan dia Abu Turab. Kenapa digelarkan Abu Turab? Kerana Sayyidina Ali kalau ada beza pendapat sikit dengan isterinya, terus ke masjid nanti. Dan masjid Nabi SAW bawahkan tanah kan. Kemudian Sayyidina Ali itu akan baring nanti. Dan baring tu biasa bawah tanah, sehingga digelarkan Abu Turab kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, masjid adalah rumah bagi orang-orang mukmin. Nah, di antara amal, sekiranya berkelahi dengan isteri, jangan pergi kedai minum. Berkelahi dengan isteri beza pendapat, jangan keluar, jangan duduk lepak, jangan. Kelahi dengan isteri, jangan letak earphone dengan lagu, jangan. Di antara amal adalah amalan seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau ada berkelahi beza pendapat sikit, dah pergi pada masjid. Sekarang persoalannya masjid tutup macam mana? Macam mana saya nak datang masjid dah tutup? Hanya time solat saja boleh. Nah, cara yang terbaik adalah ambil wuduk. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dalam keadaan marah dianjurkan oleh baginda untuk mengambil wuduk, dan cara yang terbaik setelah ambil wuduk adalah berdoa kepada Allah Taala. Kerana Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, ketika rosaknya hubungan aku dengan Allah, maka Allah akan rosakkan hubungan aku dengan isteriku. Allah akan rosakkan hubungan aku dengan anak-anakku. Ketika mana aku kembali taat kepada Allah dengan penuh ketaatan, akan kulihat Allah mudahkan hubungan aku di antara isteri dan mudahnya mereka taat padaku. Ketika aku taat kepada Allah, aku akan lihat isteri, anak-anak akan taat padaku. Hatta begitu juga sehingga kan binatang tungganganku pun mudah untuk mentaati padaku. Kalau rosak hubungan kita dengan Allah, begitulah rosak hubungan dunia kita. Kalau begitu baikkan hubungan kita dengan Allah, tengok hubungan
kerja kita, keluarga kita, semua akan dibaikkan oleh Allah. Berarti jangan pening-pening kalau rosak hubungan kita dengan sama kita, maka berarti rosaknya hubungan, retaknya hubungan kita dengan Allah. Kalau nak baikkan balik hubungan kita dengan manusia, awalkan baik hubungan kita dengan Allah, Allah sendiri akan baikkan hubungan kita dengan sesama kita. Nah, kitab yang kedua adalah kitab Tanbihul Ghafilin. Tuan-tuan boleh rujuk nanti. Karangan Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala dalam bab pada menyatakan mengimarahkan masjid. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, tiada seorang yang wuduk dengan sempurna kemudian menuju ke masjid. Sekarang kerajaan kalau letakkan macam tu kan, kita nak kena ambil wuduk daripada rumah kan. Nah, ini fadilahnya, ini kelebihannya. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata, tiada seorang yang wuduk dengan sempurna kemudian menuju ke masjid dan salat, melainkan Allah Ta'ala akan menulis untuknya tiap langkahnya satu hasanah. Ulama kata hasanah kebaikan boleh terjemahkan dengan pahala. Kemudian dinaikkan satu darjat dan diampunkan satu dosa. Sehingga kami dahulu memperpendek-pendekkan langkah kami supaya tambah banyak hitungan langkahnya. Sahabat Nabi SAW Ibnu Mas'ud dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan oleh ulama perihal Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dan Imam Sya'rani rahimahullah sebut mengenai Ibnu Mas'ud di dalam kitabnya. Di antara yang saya ingat kata Ibnu Mas'ud, ada dua perkara yang indah tapi ditakuti oleh manusia. Ada dua perkara yang indah baik tapi dijauhi oleh manusia. Pertama adalah fakir. Betapa indahnya hidup dalam keadaan fakir. Betapa indahnya hidup dalam keadaan harta yang cukup-cukup, tapi itu ditakuti oleh manusia, dijauhi oleh manusia. Yang kedua, indahnya kematian, tapi dijauhi oleh banyak manusia, ditakuti oleh manusia. Sedangkan kematian seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian bagi orang mukmin seperti pertemuan kekasih dengan kekasihnya. Kalau nak bertemu dengan kekasih kan tak sabar-sabar kan. Begitulah kedudukan hati kita memandang kematian. Sehingga Imam Ghazali membahagikan kematian pada tiga. Ada kalanya kita benci, tak suka kerana kita telah membangunkan dunia kita dengan mewah. Kedua, kita takut mati kerana belum ada persiapan yang lengkap. Yang ketiga, kita suka pada kematian, tak sabar-sabar kerana sekarang kita berada dalam amal kebaikan, takut-takut nanti tak ada amalan kebaikan dan mati ketika keadaan tersebut. Nah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, kata Ibnu Mas'ud, satu orang yang sudah ambil wuduk di rumah dia, kemudian dia keluar nak lakukan salat pada masjid yang dia nak tuju, maka setiap langkah, satu tapak yang dia langkah, satu tapak yang sentuh pada bumi, maka Allah mengurniakan satu hasanah kepada dia. Allah Subhanahu wa taala meningkatkan satu darjat kepada dia, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni satu dosanya. Sampai tu tak setapak sampai ke masjid. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka kami memperpendekkan kami punya langkah. Satu riwayat, kami akan jalan jauh nanti supaya banyaklah fadilah itu diberikan pada kami, banyaklah dosa kami digugurkan, banyaklah pahala kami akan diberikan, banyak pula nanti tingkatan darjat kami akan Allah Ta'ala tingkatkan. Pada satu riwayat pula, sahabat ni rumahnya jauh daripada masjid, selalu pergi masjid tapi rumah jauh, nak pindah duduk dekat dengan masjid. Khabar ini telah sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata baginda, wahai penduduk tersebut, kamu tempatlah pada rumah tersebut rumah kamu, kerana satu orang langkah dengan langkah yang jauh begitu banyak fadilah pengampunan Allah pada kamu. Dah jangan pindah, duduk je jauh, biar jalan tu biar banyak sikit, nanti banyak pula pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan pada kita, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan khabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di malam yang gelap bahawa mereka akan mendapat nur ataupun cahaya terang pada hari kiamat nanti. Pada hadis yang lain, barang siapa di waktu malam ditempuh perjalanan nak ke masjid dalam keadaan bawa lampu, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan lampu di akhirat kelak kepada dirinya. Maka dikata ulama di sini adalah di waktu maghrib, waktu isyak, waktu subuh, kita pun bawa lampu juga kadang, iaitu motor kita ataupun lampu juga ada setiap perjalanan kita nak datang.
dan setiap orang yang datang pada waktu malam jalan kaki ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya pada di hari akhirat nanti. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tetap salat dalam keadaan berjemaah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 5 macam padanya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia daripada sempitnya hidup. Satu orang ada sempit hidup, apa mitio dia, apa cara dia, maka dia perlu datang pada masjid untuk salat berjemaah. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezeki dan hidupnya. Yang kedua, dihindarkan daripada siksa kubur. Di antara perkara yang ditakuti adalah kita mati sedangkan tak sempat kita taubat. Kita mati sedangkan dosa-dosa kita masih hidup, menyebabkan nanti azab kubur yang Allah akan berikan. Di antaranya adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman lalu dekat kubur, riwayat yang masyhur tu nangis nanti. Maka sahabat kata, ketika kamu duduk dengan Nabi, kalau diceritakan mengenai azab, malah kamu tak nangis pula. Maka Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah perjalanan pertama setelah kematian anak Adam, manusia. Kalau kubur ni dia tak lepas kena azab, maka akan datang mizan, sirat dan sebagainya, maka susah dia nak langkah nanti. Kalau kubur pun tak lepas nanti, macam mana perjalanan yang akan datang? Supaya Allah SWT tak siksa di dalam kubur kita, di antara amal adalah salat secara berjemaah di masjid. Yang ketiga adalah akan diberikan suratan amal di tangan kanannya. Yang keempat, berjalan di atas sirat, iaitu secepat kilat yang menyambar. Yang terakhir, yang kelima, masuk syurga tanpa hisab. Di antara cita-cita orang mukmin di akhirat, dia masuk syurga tanpa sebarang hisab, terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan ke dalam syurga. Di antara amal adalah iaitu salat secara berjemaah. Yang keempat, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu karamallahu wajhah berkata, akan datang satu masa tiada tinggal dari Islam kecuali namanya, dan Al-Quran hanya tulisannya, dan masjid-masjid yang megah besar tetapi kosong daripada tuntutan agama. Mungkin zaman kita, wallahu a'lam bissawab, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, nanti akan datang satu masa yang mana masjid besar-besar, masjid megah-megah, tetapi kosong di dalamnya, tidak ada tuntutan agama di dalamnya. Moga Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mengimarahkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya, tabi'in, seorang ulama tabi'in yang masyhur, Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, tidak ada cara untuk meminta hajat kepada Allah seperti cara salat. Dan terbukti bahawa bencana-bencana besar yang terhindar dari orang-orang terdahulu itu dengan cara yang salat. Dan jarang seorang ditempa bencana musibah melainkan usaha menghindarinya dengan salat. Nah, satu orang yang lakukan salat secara berjemaah, maka Allah ketika dia berdoa kepada Allah, maka musibah yang ada pada zaman tersebut ketika itu akan ditarik oleh Allah SWT. Maka jangan takut nak datang pada masjid surau tu, jangan takut. Kerana kaum muslimin mengimarahkan masjid, meramaikan masjid, salat, doa kepada Allah, barulah Allah SWT tarik musibah, khususnya Covid yang ada di Malaysia ni dan seluruh dunia. Kalau itu pun kita tak nak, maka perlu kita renung sejenak. Maka datang secara berjemaah di masjid, di surau, kemudian doa kepada Allah, minta kepada Allah supaya Covid ataupun musibah ini Allah Subhanahu Wa Taala cepat tarikkan, bukan sahaja di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Dan seterusnya, Nabi SAW bersabda, umatku adalah umat yang mendapatkan rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan bala bencana dari mereka kerana ada orang yang tulus ikhlas dalam doa, dalam salat, dan orang-orang lemah di tengah-tengah mereka. Maka di antara amal supaya azab yang ada ataupun musibah dicepat tarik oleh Allah SWT, tolong jaga salat secara berjemaah di masjid dan juga di surau. Yang terakhir, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali rahimahullah pada jilid pertama, Imam Ghazali pada fasal yang awal setelah bab i'tiqad, awalnya adalah bab kelebihan ilmu dan ahlinya, kemudian bab yang ketiga atau yang bab yang keempat baru Imam Ghazali rahimahullah letak dalam kitab Ihya Ulumuddin soal salat, dan sedikit saja, tak dipanjang lebar, dibahas oleh Imam Ghazali mengenai kelebihan salat berjemaah.
Dalam hadis yang marfu' dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa menghadiri salat Jumaah Isyak, maka seakan-akan ia telah lakukan salat pada setengah malam, seolah-olah dia telah ibadah pada separuh malamnya. Dan barang siapa telah mendirikan salat subuh secara berjemaah, dia menghadiri salat subuh secara berjemaah, maka seakan-akan seluruh malam dia telah ibadah pada Allah. Tak mampu kalau seluruh malam dihabiskan dengan ibadah, tak mampu. Dan fadilah ini Allah berikan bagi satu orang yang salat subuh secara berjemaah. Separuh malam pun mungkin kita tak ada kekuatan untuk lakukan salat, penat balik kerja dan sebagainya. Ganjaran itu Allah Ta'ala berikan bagi satu orang yang salat Isyak secara berjemaah. Yang kedua adalah Sayyidina Sa'id Al-Musayyib, termasuk tabi'in masyhur rahimahullah, berkata, tidaklah seorang muazzin melaungkan azan semenjak 20 tahun yang lalu melainkan aku dah ada dalam masjid dah. Sebelum Tok Bilal muazzin melaungkan azan 20 tahun dah aku macam tu. Sebelum muazzin melaungkan azan dah aku berada di dalam masjid dah, kata Sa'id Al-Musayyib radhiyallahu ta'ala. Kemudian Muhammad bin Wasi', ni ada cerita dia tapi nak cepat sikit, saya cakap je apa Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' rahimahullah mengatakan, tidak aku suka daripada dunia ini melainkan 3 perkara: teman yang saleh yang boleh menegur kekuranganku, yang kedua adalah makanan yang halal, yang ketiga adalah salat secara berjemaah. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala berkata, siapa yang mendengar muazzin melaungkan azan dan dia tak menjawabnya, tak menyahutnya, maka dia tidak mengkehendaki kebaikan, dia tak nak kepada kebaikan, dan kebaikan juga tak nak kepadanya. Dan Sayyidina Maimun bin Mihran radhiyallahu ta'ala, termasuk tabi'in yang masyhur, kata Sayyidina Maimun bin Mihran, ketika datang pada solat berjemaah, orang cakap dah habis dah, solat berjemaah dah habis, dah balik dah. Maka Sayyidina Maimun bin Mihran mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketahuilah sesungguhnya salat secara berjemaah lebih aku sukai daripada aku menjadi wali Allah di kota Baghdad atau di kota Iraq ini, kerana aku mengetahui fadilah kelebihan satu orang salat pada satu waktu secara berjemaah. Moga-moga Allah SWT berikan kekuatan pada kita dan pada sahabat-sahabat kita untuk mengimarahkan masjid, khususnya salat secara berjemaah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap, kelemahan, kekurangan ia datang dari sisi hakikatnya, qadrihi khairi syarrih minallahi ta'ala, hakikatnya segala sesuatu yang baik dan juga buruk kullu min indillah, kesemuanya hakikat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.